Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum ustaz nak mula mengajar lebih seterusnya, lebih lanjut lagi, ustaz minta pelajar mula mengaji dengan pembacaan doa supaya duk baca dalam kelas, iaitu baca Rabbi syrahli, kemudian baca pula doa Rabbi zidni, kemudian akhir dengan Rabbana atina. Dan baca saning nak mulainya kita mula dengan alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita langsung hubung dengan doa hasanin, doa Rabbi syrahli, Rabbi zidni, Rabbana. Tujuannya supaya doa kita baca saning Tuhan terima dan diberkati oleh Allah SWT. Doa ustaz minta pelajar baca mula. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita pada saat ini sampai pada saat ini kita diberikan kesehatan, diberikan peluang sehingga kita dapat melaksanakan suatu pengajian pengajian pertemuan pertama bagi madah bahasa Melayu untuk tahun ajaran tahun ini, tahun pertama, untuk penggal pertama. Setelah kita cuti lebih kurang 2 bulan, mungkin lebih. Itu disebabkan oleh corona, kita sudah maklum. Mula buka mengajinya sudah mula tepat 14 kemarin dulu. Dan madah bahasa Melayu ni adalah hari yang 3. Dan alhamdulillah lah kita boleh mengaji. Tuhan memberikan peluang kepada kita, dan perlu pelajar tahu bahawa yang kita adakan ini adalah pengajian. Setiap pengajian itu adalah suatu majlis diberkati oleh Allah SWT, dan dalam majlis pengajian ini akan ikut serta oleh malaikat. Bukan hanya di antara orang mengajar, iaitu ustaz dengan pelajar, bukan hanya itu, tapi masih ada orang lain lagi bersama kita, iaitu para malaikat. Malaikat sana ikut berdoa semoga kita yang sedang mengaji ini Tuhan memberi rahmat. Oleh itu ustaz harap kepada pelajar yang sedang mengikuti mengaji ini bersungguh-sungguhlah dan perhatilah apa yang ustaz ajarkan, ustaz sampaikan pada pengajian kali ini. Madah ni adalah madah bahasa Melayu. Kelas 3 I'dadi. Yang kelas 3 I'dadi ni semasa kelas 2 tahun lalu dan juga termasuk kelas 1, pelajar kelas 3 ini tadi tak biasa mengaji lagi bahasa Melayu, dan ini pertama kali. Oleh itu
akan lebih baik sebelum kita nak mengaji bahasa Melayu, kita mai kenal dulu apa itu bahasa, dan penting setara mana bahasa, siapa kita kena mengaji bahasa Melayu. Padahal kalau tak mengaji pun bahasa Melayu boleh kecek dah, tapi hagena boleh kita kena mengaji. Penting sejauh mana bagi kita. Sebelum kita nak mengaji, kita mai kenal dulu masalah bahasa. Bahasa, apa yang namanya bahasa itu, boleh ada di antara pelajar sudah tahu. Tapi walaupun cuba pelajar cuba jawab sendiri dalam hati, agak-agak kata walah mana bahasa. Orang panggil bahasa dalam bahasa Melayu ya. Orang panggil bahasa adalah suatu alat, suatu krama kita pakai untuk menyampaikan, untuk nak sapa isi hati kita, kuam naikkan kita kepada orang lain, supaya orang lain tu boleh reti apa kita nak royak demo. Kita dalam waktu nak royak kepada orang lain supaya reti apa kita nak royak ni, kita pakai suatu benda, suatu krama atau benda kita pakai ni untuk nak orang lain reti apa kita nak royak ni, orang panggil bahasa. Dan hal kita nak pakai ni ialah bentuk kata-kata. Bentuk kata-kata, bentuk kecek pe. Kata-kata kita pakai untuk kata-kata kita pakai supaya orang lain itu reti apa kita nak royak ni, orang panggil bahasa. Kita orang Melayu, kata-kata kita pakai ya bahasa Melayu. Demo orang lain bahasa Siye, orang Siye kata-kata dia pakai ya bahasa Siye. Kata-kata dengan bahasa Siye. Kata-kata dia pakai ni orang panggil bahasa. Kadang-kadang ada juga kita nak royak kadang-kadang kita royak apa kita nak ni. Kita royak juga dengan rupa isyarat. Malah kecek pakai isyarat saja, pakai gerak anggota kita saja, supaya nak demo reti juga. Malah kecek tapi beri isyarat. Ada juga hak pakai bahasa isyarat ni, orang panggil bahasa bisu. Misalnya waktu dia mau tanya kita, nak tak? Kita tak mau, kita iling pala, menggeleng kepala. Iling pala sebagai tanda kata, atau kita royak demo dengan rupa isyarat, kata kita tu tak sah. Atau kita nak kita hanguk ni bukan kecek, bukan kata-kata tapi isyarat, suatu bahasa isyarat. Gerak anggota kita, demo reti kata kita tu nak royak gapo demo. Kita hanguk nak royak atau ha. Apa nak. Kita iling pala. Kita tak sah. Kita nak sekat kereta, nak kereta tu reti. Kita nak royak kepada kereta tu berhenti. Kereta tu jauh lagi dengan kita, tapi nak dia tu reti, atau kita nak gapo, nak royak gapo kepada kereta ni, kita sekat dia. Sekat ni bukan menuai, bukan pakai kata-kata, pakai isyarat, iaitu pakai akik dangil. Akik dangil leter mengarah melintang hadap ke kereta ni. Sekat kereta lah, mana sekat kereta dengan tangan. Itu bahasa isyarat. Ada juga waktu kita royak kepada orang lain ni, kita pakai dengan tulis seh, malah kecek tulis. Kita mau tengok
tulis gitu tulis gini, dia mau tengok dia munak gua ni. Itu bahasa. Oleh kerana itulah bahasa dia terbagi pada dua. Terbagi pada dua bahasa. Yang pertama, bahasa dalam bentuk verbal. Ustaz sebut pakai kelimah ni agak tinggi sikit, tapi ya Ustaz kena sebut juga cara dia olah tu. Bahasa dalam bentuk verbal. Verbal tadi iaitu bahasa kecek, perihri dan tulisan. Itu verbal. Satu lagi bahasa yang bukan verbal atau orang panggil juga non verbal. Non itu bahasa Inggeris. Non itu maknanya bukan atau tidak. Tidak dalam bentuk verbal. Ini terkena kepada bahasa isyarat atau bahasa bisu. Bahasa bisu digunakan oleh dua jenis orang, iaitu orang yang tak ada bisu pakai juga bahasa bisu. Dan orang bisu cerak dah lah, dia pakai bahasa isyarat. Pakai bahasa isyarat yang sangat banyak, sehingga siapa-siapa banyak di antara isyarat yang digunakan, yang dipakai oleh orang bisu tadi, orang tak bisu tak erti. Tapi bahasa isyarat yang orang tak bisu pakai, orang bisu erti. Nah, jadi pakai bahasa isyarat tadi, pakai dengan isyarat. Pek tangan apa segala macam, panggil bahasa non verbal atau bahasa bisu. Itu bahasa deh. Bahasa. Kelak kepada kita hendak ngaji ni, iaitu berhubungnya dengan bahasa Melayu. Jadi alat yang kita nak pakai untuk nak wirti apa kita nak royak kepada orang lain, iaitu kecek pen, kata-kata, tulisan dengan bahasa Melayu. Kemudian kita orang Melayu, kita mengaji bahasa Melayu. Ini wibadah kepada kita supaya kita tu mudah reti mengaji bahasa Melayu, kerana kita orang Melayu dah. Kita orang Melayu dah. Mengaji bahasa Melayu, kita orang Melayu mengaji bahasa Melayu lebih mudah bagi kita. Lebih mudah jauh daripada orang hak tak erti langsung, bukan tak erti langsung bahasa Melayu, atau dengan kata lain bukan orang Melayu dengan mengaji bahasa Melayu, kita lebih mudah, lebih daripada. Dengan sampai apa? Mengaji sebuah bahasa nak biar direti, hak sangat-sangatnya kena reti. Benda tu apa panggil apa, benda ni apa panggil gapo, tempat kita duduk tu apa panggil kursi, kita buat pakai ni apa panggil baju, tak kepala ustaz ni juga apa panggil piah, tak kena mengapa. Tak kena mengapa tahun ni ada kepiah, bukan begitu. Tak kena mengapa tahun ni kepiah. Jadi tak kena mengapa. Makna dia gapo? Kalau kita nak tang payuk apa segala macam, nak buat jumlah apa segala macam, tak kena mengapa. Wirti sudah, wirti kata susunan ayat Allah ni sudah. Pas cara susun ayat dalam bahasa Melayu, susunan ayat dalam bahasa Melayu Kelang maksudnya, bahasa Melayu Tengah. Supaya ada dalam surat ni. Atau bahasa Melayu Tengah orang Malaysia ada pakai, Indonesia ada pakai. Bahasa Melayu Tengah susunan dia sana, dia serupa dengan susunan yang kita pakai hari-hari. Contohnya, kita nak buat ayat aku nak makan nasi. Kita kecek bahasa tak ni, aku nak makan nasi. Bahasa Melayu Tengah jugalah tu juga, aku nak makan nasi, serupa. Cuma dia sebut kelimah dia penuh oleh. Penuh huruf. Itu masalah bahasa, itu masalah hak orang panggilnya, hak orang panggil bahasa tu walahan. Kemudian bahasa, mengaji bahasa bagi kita ni penting setara mana. Kita buat pertanyaan,
mengaji bahasa Melayu itu penting setara mana bagi kita. Kalau tak reti Melayu, kalau tak mengaji bahasa Melayu itu reti ke tak? Boleh reti ke tak? Ya jawabnya payah reti sekali. Payah reti, ngata baik bahasa Melayu tani hodok pakar, ia tak serupa dengan bahasa Melayu Tengah. Tak serupa betul mana? Tak serupa betul kata-kata dia. Kata-kata demi satu kata, walaupun susunnya ayat, susunnya kata-kata tu serupa, tapi susunnya bukan susunnya kata, susunnya ayat tu serupa, tapi susunnya kata-kata atau susunnya kelima hodok pakar dalam bahasa Melayu Tengah dengan hodok pakar dalam bahasa Melayu kecek petani hari-hari tak serupa. Itu akan membuat kepada orang petani dengar kelimah atau perkataan hak tak serupa tak ni menjadi tak erti dia. Oleh itu supaya dia dikerti, tak ada cara lain dia kena mengaji. Dia kena mengaji. Cara olah mana, cara susun olah mana. Kalau kita perhati susunan kata-kata dalam bahasa Melayu tani, dia tak ada huruf tambah gapo. Tak ada huruf tambah dak pe, tak ada huruf tambah di akhir. Tak ada huruf tambah dak pe akhir. Sama dalam bahasa Melayu Tengah, bahasa Melayu hodok pakar dalam surat-surat kita doak ngaji dalam sejarah, dalam buku sejarah, dalam buku tauhid, dalam buku apa segala macam dalam bahasa Melayu ada huruf tambah. Dan masing-masing huruf tambah tadi dia ada makna bagi dia. Kalau kita tak reti hatu ya tak reti, kita akan pasal makna tak kena. Padahal sungguhnya dari kelimah tulah-tulah kita terpakai juga, tapi kerana dia ada huruf tambah dan huruf tambah tadi dia wi makna bagi dia. Bagi orang yang tak ngaji, dia akan tak reti. Dia akan tak reti. Dan bila masa nanti kita kena baca bahasa Melayu hak sepenuh, hak tengah, nanti kalau sana kita tak reti, kita akan tak reti dan nak guna tak. Di rumah sekolah kita, di rumah sekolah Fatah Kubur khususnya, nak tubik kelas 3 sanawi atau nak tubik kelas 10 lawi boleh syahadah, ia kena ada mengajar. Ia kena ada mengajar. Kemudian mengajar tadi ya, bukan siapa kena mengajar pakai kitab bahasa Arab, bukan, bahasa Melayu juga. Kitab-kitab ada pakar, tepat dok mengajar di tempat tadika ni kitab-kitab bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu dalam kitab ni bahasa Melayu Tengah. Bahasa Melayu hak sepenuh, dan kalau seandainya kita tak ngaji, kita tak reti ya nak mengajar tak lah. Kalau kita mengajar juga dalam keadaan tak reti, itu sama juga. Kita berusaha untuk berbohong. Itu salah besar. Jadi terpaksalah kita kena ngaji. Oleh itu harap ustaz nanti siapa masa kita ngaji nanti dalam pertemuan akan datang ni, kita akan mula pelajari pertama. Ustaz minta pelajar tu sungguh-sungguh lah ngaji, turut atau ustaz ajar. Ustaz suruh buat suruh buat malah tu kena buat. Ustaz suruh mengapa kena mengapa, kena reti kena wirti. Betul ni kena wirti, bukan sekadar kena ingat, tapi kena wirti, ya kena wirti. Dan apa ustaz suruh tu ya akan ada hubungan dengan retinya bahasa Melayu hidup ngaji ni. Kemudian satu lagi, kalau seandainya kita tak reti bahasa Melayu,
Sementara ada madah lain hok duk ngaji learning. Mula di kelas 3, bahkan mula di kelas 1 dah banyak bahasa Melayu. Seperti pelajaran sejarah, pelajaran pekah. Pelajaran pekah. Bahkan pelajaran tafsir juga. Dia mari ayat Quran, kemudian terjemah dengan bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu tu dia mari dengan bahasa Melayu tengah, bukan bahasa Melayu tani. Jadi itu semua kalau sana kita tak erti ngaji bahasa, tak erti bahasa Melayu, dengan sendirinya kita payah nak erti apa kita dok ngaji madah lain hak mari dalam dengan bahasa Melayu. Dan waktu jawab peksa juga nak jawab tak leh. Banyak ustaz dok perhati, ustaz tahu kata pelajar ni dia tahu tapi tulis tak leh. Ngan sampai apa? Sampai tak erti bahasa Melayu. Tu tahu tapi tulis tak leh. Hari ni pentingnya bahasa Melayu kena mengaji. Bahkan kalau ustaz perhati mengerti bahasa Melayu, erti bahasa Melayu ni sampai di tahap wajib. Wajib erti. Tak erti tak leh. Wajib dalam arti kata mesti, bukan wajib. Kalau tak erti berdosa bukan. Tapi kalau tak erti tak leh. Mesti. Itu wajib berlaku. Wajib erti bahasa Melayu. Kemudian bahasa Melayu kelas 3 ni kita nak pakainya dia mari dengan kita bahasa Melayu dengan tulisan Rumi. Tulisan Rumi. Sementara kita sejarah hak saning. Ustaz waktu baik misal kata kena erti saning. Bahasa Melayu Jawi. Kita tauhid, kita tafsir dan tauhid juga ya Melayu Jawi. Sementara bahasa Melayu hak nak pakai atau hak kita nak ngaji di kelas 3 Idadin ni adalah bahasa Melayu dia mari ngabupa tulisan Rumi. Dia supaya tu dia serupa dengan Jawi. Cuma tak serupa segi tulisan. Tapi dari segi kaedah bahasa dia serupa. Serupa. Jadi kaedah bahasa susunan ayat serupa. Tak ada beza sedikit dengan bahasa Melayu tulisan Jawi. Kalau gitu bagaimana kita kena mengaji bahasa Melayu dengan tulisan Rumi? Ya, kerana satu kitab bahasa Melayu yang paling molek learning dia ada dalam bahasa dengan tulisan Rumi. Satu kitab bahasa Melayu hak mari atau ada dengan tulisan Jawi susah cari. Susah cari, jadi terpaksa kena pakai kitab bahasa Melayu dengan tulisan Rumi. Karena kitab paling molek ada di sini ialah bahasa Melayu dengan tulisan Rumi. Segi lain lagi, bila kita mengaji bahasa Melayu, juga kita boleh erti pula cara tulis Rumi. Kena erti apa? Cara tulis Rumi. Dan cara baca Rumi. Dengan sahabat bahasa Melayu hak dengan tulisan Jawi itu tak banyak dipakai oleh orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu di mana? Di Tanim, di Malaysia, di Brunei,
di Singapura, di Indonesia. Bahasa Jawi hok duk pakainya cuma di Taning. Bukan bahasa Jawi maksud Ustaz, bahasa Melayu tulisan Jawi hok duk pakai cuma di Taning, di sedia setengah di Kelantan, kemudian setengah pula di Brunei. Itu tak ada. Itu Rumi semua. Di Malaysia lain pada setengah di Kelantan, lain pada waktu beberapa cangwak lagi di Malaysia semua pakai bahasa Melayu tulisan Rumi. Singapura apa lagi? Di Indonesia itu sudah cara dia bahasa Melayu untuk pakai di Indonesia juga Rumi. Bahkan ada dari antara orang-orang Indonesia kebanyakan tak erti dengan Melayu tulisan Jawi, tak erti. Karena hidup pakai hormat tertahan dia, yaitu bahasa Melayu tulisan Rumi. Di Brunei juga ada pakai juga Rumi. Itu di Brunei boleh ada setengah-setengah, ada setengah Jawi, ada setengah Rumi. Kalau kita bandingnya berpuluh-puluh ganda banyak orang pakai bahasa Melayu tulisan Rumi dibanding dengan bahasa Melayu tulisan Jawi. Bagi kita ni kena ngerti bila-bila kita ngaji bahasa Melayu, kita ngerti pula cara baca Rumi, cara baca huruf Rumi. Adapun Jawi, di sekolah kita ni sudah ada madah dia, iaitu madah Jawi. Madah Jawi juga dia mari berupa bahasa juga, bahasa Melayu juga. Bahasa Melayu juga. Cuma dia mari atas nama madah Jawi. Kita tengok isi ya bahasa juga sebenarnya. Jadi masalah cara baca Rumi, cara baca Jawi, cara baca huruf, cara baca bahasa Melayu tulisan Jawi sudah ada dalam madah Jawi. Ni madah Jawi ni ambil di kelas 1, 2 tahun lepas dah mengaji dah. Dan Rumi saja sudah mengaji tahun lalu. Setahun yang lalu kelas 3 ni besok mengaji dah. Tahun ni tulisan Rumi dia mari sekali dengan bahasa Melayu. Jadi kita ni mengaji bahasa Melayu dengan tulisan Rumi. Pelajar wajib kena erti. Sekali lagi Ustaz ulai kali lagi, Ustaz ayat kali lagi. Bahasa Melayu tulisan Rumi orang Indonesia 270 juta pakai. 270 juta orang pakai bahasa Melayu tulisan Rumi. Malaysia juga lebih kurang, kita katakanlah 60 juta juga pakai Rumi. Di Singapura lebih kurang 3-4 juta orang juga pakai tulisan Rumi. Brunei juga lebih kurang 3-4 juta, bahkan lebih lagi pakai Rumi. Jadi penting bagi kita mengaji bahasa Melayu, mengerti bahasa Melayu dengan tulisan Rumi itu perlu dan penting. Jadi Ustaz minta pelajar semua minta perhatilah molek kalau seandainya nanti siapa masuk ngaji bahasa Melayu nanti biar di mengaji dah boleh. Mengaji dah ngerti. Kita bukalah pintu masuknya ilmu ke dada kita tu seluas-luasnya. Jangan katok pintu hati. Hati itu akan terbukanya bila
Apabila kita tak hati kita tu pada mengaji, ya pintu dia akan terbuka. Kalau seandainya kita pada masa mengaji sana, hati kita duk lain. Hati kita duk lain, dengan kata lain tak ada perhati. Ya ilmu yang tak akan masuk. Walaupun kita agak cerdik, walaupun kita agak pandai, kalau kita tak perhati, pintu ilmu, pintu itu tak akan terbuka dan ilmu tak akan boleh masuk kalau seandainya kita tak ada hati kita ke arah mengaji hak kita dah ada. Ustaz fikir sedikit sebagai mukadimah berhubungan dengan bahasa untuk kali ini bahasa pada dah. Nanti kita akan mula minggu depan dengan pelajaran pertama bahasa Melayu sesuai dengan apa tu susunan pelajaran, susunan pertemuan. Demi satu pertemuan sudah diatur, sudah ditetapkan satu demi satu, kita akan berjalan sesuai dengan walatu. Kemudian rancangan atau pen kansel sudah Ustaz buat. Yang pertama mengaji apa dan bagaimana, kena buat tamrin bila, sudah Ustaz atur semua tu. InsyaAllah minggu depan kita akan mula. Dan untuk pertemuan pertama ni, Ustaz perhati masa ada lagi lebih ke 7-8 minit. Ustaz nak ulang kaji berhubungan dengan baca rumi, tulis rumi. Kerana tak sedikit pelajar kita nak mengaji bahasa Melayu dengan tulisan rumi sana. Nak mengaji bahasa Melayu dengan tulisan rumi ni, nak mengaji bahasa Melayu dengan tulisan rumi ni kurang lah nak. Tak erti lagi rumi. Aku nak mengaji bahasa Melayu tulisan rumi. Rumi aku tak ada baca lagi. Padahal tak lalu mengaji dah. Tapi tak erti lagi. Padahal aku bahasa tak ada bodoh lah anak. Tapi tak erti. Itu akibat dari kesalahan kita pada masa mengaji terlalu. Pada masa mengaji rumi, tak padu, tak peduli, tak perhati, tak turut hak ustaz wayak. Tak perhati, tak padu, tak turut hak ustaz suruh, tak turut ustaz wayak. Akibatnya tak erti, padahal tu tak ada bodoh. Walah tu ustaz perhati tak sikit. Padahal masa untuk nak mengaji rumi khusus secara khas, cara baca rumi, cara tulis rumi sudah tak ada masa. Kelas 3 ni tak ada orang sejarah. Cara baca dan cara tulis rumi tak ada orang sejarah. Oleh itu Ustaz nak bakar masa ni sikit. Ustaz nak ulang kaji sepintas lalu secara kasar-kasar cara baca rumi dan cara tulis rumi kepada pelajar kita hak bahasa kurang erti lagi. Oleh itu Ustaz minta pelajar tak erti lagi tu perhati molek Ustaz ayat kali ni. Masa mengaji nanti Ustaz tak ada masa dah nak ajar cara baca, cara tulis rumi. Kita mula dengan huruf saksi A, huruf saksi yang pertama. Kita sudah maklum huruf saksi rumi ada 5. A, E, I, O, U. Ini huruf saksi rumi banyak pelajar boleh sebut dengan cara tak khabar pun sebut kena.
Huruf saksi rumi ada berapa? 5. 1 A, E, I, O, U. Okey, ada di antara pelajar ingat siapa tak kenal apa ada. O, A, I, O, U. O tulis lah mana tak tahu. U tulis lah mana tak kenal. Tulis A pun tak kenal. Tapi dia boleh wayak. Ada juga pelajar lah tu. Tapi lah ni Ustaz minta perhati molek. Ustaz nak ulang kaji semula, nak jalan sekali lagi secara cepat, secara sikap-sikap, perhati molek. Mula dengan huruf A dah. Huruf A. Huruf A. Huruf A. A seka tu cara bacanya baca A. A seka baca A. Masuk N, di belakang dia sekut dengan huruf N, baca an. A seka baca A, masuk S jadi as. A N baca an. Misalnya anda. Anda. A M baca am. Misalnya ampun. Kemudian huruf A apabila ada huruf lain tidak dapat dia, huruf tu dia kena baca bunyi A. Misalnya B A ba. B A ba. T A ta. L A la. B A ba masuk N. Di belakang dia baca bunyi ban. T A baca ta, masuk K di belakang dia jadi baca tak. L A baca la, masuk M di belakang dia baca lam. Nah, sekali lagi Ustaz ayat A seka baca A. Setiap huruf masuk dapat dia, huruf ni kena baca bunyi A. B E ba, T E ta, L E la, D E da, K E ka, C E ca dan seterusnya. Kita langsung kepada huruf saksi I. Huruf saksi I baca dia bunyi 3 bunyi. I E I E I E. I serupa dengan serat E, I serupa dengan serat E, I serupa dengan serat E. Jadi hak lak dia nya I hak paling banyak I ni baca dia bunyi E. Oleh itu I seka baca bunyi E. I seka, I seka tu baca bunyi E. Kerana dia serupa dengan serat E. I seka baca bunyi E. I E masuk M di belakang dia baca Misalnya 4. I E masuk NG. Inji. Baca dia bunyi masuk ngongu belakang Misalnya apa? Kalau bentuk kelimah enggan. Enggan. Mana yang tak say. Mai au tu ai. Mau. Tak mau. Enggan. Huruf hodok bahawa hodok dapat I, huruf ni baca kena bunyi E. Misalnya B I baca be. T I baca te. L I baca le. B I baca be, masuk N di belakang dia jadi ben. Misalnya benda. T I baca te, masuk R, masuk ro. Di belakang dia baca bunyi ter. Misalnya apa? Terlekat. Terlekat. T I R baca ter. L I le. K E tikat, terlekat. Sudah kita hubung ke huruf saksi I. Huruf saksi I serupa dengan serat I.
Hak ni huruf I seka baca I. Kalau masuk N baca in. Kemudian setiap huruf hak masuk, hak duduk di dapat I atau hak duduk hak duduk di dapat huruf I, huruf ni baca kena bunyi I. Misalnya BIB, TIT, CIC, KIT, DID, LID. BI baca B, masuk N baca bin. D I baca D, masuk ngo belakang, masuk NG baca ding. BIS baca bis. Kita hubung kepada huruf O. Huruf O bunyi ni serupa dengan huruf serat O. Huruf O bunyi dia tu bunyi OO, serupa dengan serat O. Jadi setiap huruf hak masuk dengan dia, pakar dengan dia, huruf tu kena baca bunyi OO. Tapi sebelumnya huruf O seka tu baca bunyi O. Misalnya oleh orang, ombak. Huruf O. Huruf O baca O, masuk M belakang baca bunyi om. Misalnya ombak. Kemudian huruf apabila masuk pada huruf, kemudian huruf duduk di depan huruf O, huruf tu kena baca bunyi O. Misalnya B O B T O T L O L O. T O T L O L O. Masuk NG belakang, jadi tolong. Kemudian yang terakhir huruf U. Huruf U ni serupa dengan serat U. Serupa dengan huruf waw kalau dalam Jawi. Huruf U seka baca U. Huruf U seka tu baca U. Yang dia bertanya huruf apa? Huruf U. Pak nak baca lah mana? Baca U. Misalnya ke apa? Usang. U seka baca U. SANG, sang. U sang. Jadi U seka tu baca U. Kemudian U seka baca U, masuk N baca un. U seka baca U. UN un. U seka baca U, masuk N jadi un. Kita hubung lagi. TU tu. UN un. TU tu. Masuk K belakang jadi untuk. Ustaz fikir sudah cukup kerana mengingat masa sudah habis. Masa kita untuk pertemuan pertama kali ini, pertemuan pertama ini cuma lebih kurang 40 minit, kan sudah lebih. Oleh itu pengajian kita sampai sekali dulu. Harapan Ustaz, apa yang kita mengaji ini walaupun mengaji berupa online, kalau kita perhati ya kerti sepatutlah. Ya kerti sepatutlah, perhati molek setengah Ustaz ayat sana. Ngaji pasai hati we molek. Tak hati we molek. Perhati molek, insya-Allah faham. Untuk kali ini wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.